Tak faham ha? Boleh? Boleh ha, betul tak? Cara kita ha. Okey. Kita sembang bab sikit-sikit dulu ya ha. Ada yang mana? Batu Kurau, Teping. Ah, Batu Kurau, Teping. Okey. Teping. Okey, kalau ni tak payah padam lah. Tak apa ha. Kita pakai ruang sikit boleh ha. Sebab apa sini dah tulis dah. Mengenal Allah, mengenal diri. Okey. Baik, kita bincang bab lain. Surah Taha ayat 130. Ada siapa boleh baca? Tolong tak? Dah tulis dah sini. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari supaya kamu merasa senang. Supaya kamu merasa Senang. bunyi lain pula tadi baca agar merasa tenang kan. Oh, dan siap ni lain. Oh, setiap Quran lain dah. Banyak dalil yang Berada bunyi macam mana? Alasnya dengan mendapat sebaik-baik balasan. Kacau. Agar sekali lagi baca dimula. Oleh itu bersabarlah engkau, wahai Muhammad, akan apa yang mereka katakan, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat di waktu malam dan pada sebelah siang supaya engkau reda dengan mendapat sebaik-baik balasan. Baik. Lain-lain bunyi. Okey, kalau kata awak tak tenang, kalau awak dahaga, perlu agar hilang dahaga. Kalau lapar, perlu makan. Kalau awak tak tenang ataupun tak senang, awak perlu berzikir. Kalau awak makan, kalau awak kenyang, awak makan, benda tu okey tak okey? Tak okey lah. Tapi kalau lapar, makan, normal lah. Kalau dahaga, minum okey tak? Okey. Kalau dah penuh ayak, dah kenyang, dah ni minum juga? Tak okey, jadi pelik. Betul tak? Okey. Okey. So hari ni Wahab kata kemung perut. Okey, hari ni hari ni kita nak tanya, kalau dah tenang, nak buat apa pula? Tadi kalau tak tenang kan, zikir lah. Kerana zikir itu untuk menenangkan hati. Okey, it's proof. Banyak dalam surah saya boleh sebut. Sesungguhnya zikir itu menenangkan hati. Okey. So kalau dah tenang, pasal tadi kalau dahaga, makan. Dahaga, minum. Lapar, makan. Mengantuk, jogging. Tak ada, mengantuk, tidur. Okey. So, kalau kata tak tenang, berzikir. Tapi kalau yang dah tenang, ha? Okey, baik. Baik, apa tu surah An-Nisa ayat 43. Apa semua pakai Quran, syok tengok anak-anak muda lah pegang Quran tu. Dulu nak kena bawa seketul lah ni cik buka. Ha? Ha? Tak tu. Tu kata Anisa apa dia? ha. Wahai orang yang beriman. Kuat sikit. Ni Wahab tak dengar. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Sekarang nanti cukup. Kita ambil yang tu dulu. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Hui. Orang yang beriman dia kata. Wahai orang yang beriman, okey? Wahai orang yang beriman. Dia tak kata dekat orang-orang yang dah tahu dah kapiak ni ke apa yang bukan Islam lah. Okey? So dia bercakap dekat orang-orang yang beriman. Janganlah kamu mendekati solat jika kamu dalam keadaan mabuk. Okey.
So kita tak maulah cerita-cerita orang duk kata mabuk kau macam mana kau. Kadang setengah orang kata, oi dulu zaman sebelum Islam Mi'raj ni orang minum pakai buyung. Macam entahlah, kita tak mau itu. Dan ni kita pusing, mabuk ni kita kata lalai lah. Kita buh yang tu lah, senang. Dia kata orang beriman. Lepas tu dia sebut pula, jangan kamu mendekati solat dalam keadaan lalai. So dah ni pecah. Lalai rukun apa? Qalbi. Ha? Terror ni dahsyat ni. Amal ni mana? Batu kau. Orang batu kurau Usuluddin dahsyat. Okey, qalbi. Okey. Qalbi takluk dia apa? Takluk. Okey, sekali lagi kau buat. Qauli takluk dia sama. Fi'li takluk dia basar. Qalbi? Ha? Tak tahu abang yang duk teka. Tak tahu, okey. Takluk dia satu sifat yang bernama ilmu. Iaitu artinya tahu. Okey? Bermakna? Hang tahu ke tak tahu hang lalai tak lalai? Tahu. Bermakna rukun di sini. Contoh dia. Qauli ni dia berkata-kata. Hang dengar dia kata. Dia baca bunyi sedap macam orang Arab baca ni, sedap lah nahu dia apa semua lah, bunyi meletup-meletup, sedap dengar. Takluk dia, qauli takluk dia basar. Ni sama, pendengaran telinga. So dia baca kita dengar sedap. So tak ada kena mengena rukun lalai situ. Bila main rukun fi'li, faham ni kat semayang. Rukun fi'li takluk dia sifat apa? Ayat ilmu kudrat iradat. Ni. Basar. Ha? Okey, basar. Dah ada daripada sifat makni, basar. Melihat. Okey. So, bila orang tungi terbalik rokok, sujud, ayat awal, ayat akhir ni, awak nampak dengan basar. Itulah takluk rukun fi'li adalah basar. Takluk rukun qauli adalah sama. Lafaz dengar. Qalbi. Di sini tempat khusyuk. Kalau kata fi'li, qauli dengan fi'li, untuk yang ramai ni. Kalau aku baca, dengar tak? Dengar. Kalau aku nak rokok, nampak tak? Nampak. Tapi hati aku memang tahu tak? Tak tahu. Yang tahu, takluk dia rukun tahu aku. So aku tahulah aku khusyuk tak khusyuk. Inna Allah ala bizatil sudud. Allah Ta'ala hanya memandang apa yang ada dalam hati kamu. Yang dia letak. Macam mana kita nak tak mau jadi tadi apa orang-orang beriman? Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati solat dikala kamu di dalam keadaan mabuk. Okeylah ni, mabuk tu kita nak buh apa dia? Tak mau sebut mabuk walaupun dia sebut mabuk, dia orang dengar tak syok. Kita sebut lalai. Tapi dia tulis mabuk. Okay, kita sebut lalai. Sebab orang tak setuju. Bila sebut mabuk ni, orang ingat mabuk ni apa? Siapa? Quran tu sangat jelas. Jadi orang tak setuju kalau kita macam mabuk. Awak ingat tak ada orang Islam mabuk? Ada kan? Tapi ni dia kata orang beriman. So disebabkan orang fiqh ni tak mau kita cakap ni, walaupun ditulis mabuk, dia berpusing perkataan dengan lalai. Bolah kurungan apa lalai. Baiklah lalai. Lalai itu rukun apa? Qalbi. So orang beriman ni, rukun apa yang dia nak kena jaga ni nanti? Biasa dengar tak imun ni? Solat yang tidak terputus-putus. Solat apa? Yang tadi kita sembang ni kan. Saya abang last bila saya buat, bila dia terkejut. So saya nak tanya lah ni, daimun tu solat yang tak putus-putus orang kata. Kalau sambil berkenderaan, sambil berjalan kaki, yang mana belum kamu ketahui. Macam mana solat tu? Macam mana dia punya wuduk pula? Macam mana dia punya tertib pula? Pasal orang duk gaduh sangat, rambut relok ni kan. Ikhlas lah, kita semua mau ikhlas ni ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita kena ikhlas. Hang pernah khusyuk semayang? Antara relok kan? Okey. Hang pernah khusyuk? Tak pernah. Antara relok hang tak pernah. Tak pernah. Tadi buat khusyuk tak? Tak pernah. Okey. Alhamdulillah. Baru senang. Kalau jujur, tak jujur nak sembang apa? Pasal kita bukan sembang agama. Kita nak sembang Tuhan itu sendiri. Bab ketuhanan kita nak sembang ni. So kita kena jujur, kena sincere, kita kena very honest, kita kena clear.
Tidak, tak guna lah. Faham tak? Sebab kita tak mau orang kata buat sudah, terima tak terima esok di sana. Surah 14, surah 18. Surah 18 Al-Kahfi ayat 103, 104, 105. Satgi kita kayu buat sebab 20 bang. Ni saya kira member ramai. Jom pergi makan. Saya dia balik, dia kayu buat ni. Ha? 18 Al-Kahfi. Ayat 103. Katakanlah. Katakanlah Tuhan Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Okey, sekali lagi. Katakanlah. Kuat. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Orang lagu mana? Turun bawah. Nampak? Ha. Iaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah perbuatan sebaik-baiknya. Turun lagi. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan Stop. Ayat-ayat Tuhan mereka. Tuhan. Mereka. Okey ya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan. Mereka. Okey, Tuhan mereka. Lagi? Dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Dan tidak percaya. Terhadap pertemuan dengannya. Berapa ramai yang tak percaya yang kita boleh mengenal Allah, bertemu dengan Allah. Boleh mengenal Allah ni. Lepas tu, Maka sia-sia amal mereka. maka sia-sia amal mereka. Dan kami tidak memberikan pertimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Tak ada pertimbangan.